Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi 29 Julai bersama saya, Abang Muasli Abang Abdul Samad. Sarawak bersedia membantu Kalimantan Barat Indonesia dalam memerangi wabak COVID-19. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi Jawatankuasa Kawalan Keselamatan Tan Sri Dato' Ahmad Dr. James Jemut Masing berkata kerajaan akan menghulurkan bantuan dengan sumber sedia ada, namun pada masa yang sama terus memastikan keperluan untuk negeri ini sentiasa mencukupi. As I said, we will assist as much as we can, provided that we do not exhaust our oxygen requirement in Sarawak. That is important. We would like to protect our neighbours, but we must at the same time protect our people who might need it later. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan penyerahan tangki oksigen daripada Sarawak kepada Kalimantan Barat dalam satu majlis di pekarangan Kompleks Immigration, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan Tebudu di Serian. Menurutnya lagi, selain membantu menyalurkan bekalan cecair oksigen, kerajaan Sarawak sebelum ini turut menyumbang makanan keperluan ke negara jiran. Menyentuh mengenai penyerahan tangki oksigen berkenaan, Tan Sri Dr. James berkata semua transaksi adalah dijalankan secara komersial. Kedua-dua kerajaan Sarawak dan Indonesia hanya membantu dalam memudahkan proses tersebut dengan mematuhi beberapa syarat yang ditetapkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Dalam pada itu, Komando Daerah Pangdam 12 Tanjung Pura, Major General Tentera Nasional Indonesia Muhammad Nur Rahmat yang mewakili Kalimantan Barat ketika ditemui pemberita mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Sarawak atas usaha memudahkan serta melancarkan proses berkenaan. Bersyukur kami bisa dibantu dalam beberapa waktu ini mendapatkan kurang lebih 7 truk ya, isotank. Ini sangat-sangat membantu karena memang kondisi kami di Kalimantan Barat ini memang sangat kritis pada saat itu. Pada majlis berkenaan, sebanyak 4 buah kontena mengandungi bekalan cecair oksigen telah diserahkan kepada Kalimantan Barat. Setakat ini, sejumlah 105 tan bekalan cecair oksigen telah berjaya disalurkan ke Kalimantan Barat sejak Jumaat minggu lepas. Terpulang kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk berangka prosedur operasi standard SOP yang sesuai sekiranya Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak terpaksa diadakan selepas 1 Ogos ini. Demikian pandangan Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah ketika mengulas mengenai fungsi SPR dalam merangka pelan pelaksanaan Pilihan Raya semasa berhadapan dengan apa juga situasi. For SPR to determine, we will follow. I believe the voters will follow. Kalau SPR kata hari penamaan calon 3 orang saja, kita akun. Kalau sebelum ini yang hantar calon sampai 2-3 ribu, 5 ribu. You don't need all that. Jelasnya, kerajaan negeri akan akur sekiranya darurat dilanjutkan di Sarawak setelah mengambil kira risiko pandemik COVID-19 yang masih mencatat kadar jangkitan amat tinggi. Dato' Abdul Karim berkata demikian dalam sidang media di Kuching. Dalam pada itu, satu persidangan kesihatan mental belia negara-negara Asia Tenggara akan berlangsung pada Sabtu ini yang disiarkan menerusi webinar. Persidangan sehari itu akan disertai Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dato' Sri Dr. Nur Hisham Abdullah bagi membincangkan mengenai kes bunuh diri yang semakin membimbangkan di negara. Dedahnya lagi, sejak Januari hingga Mei lepas, Malaysia merekodkan sejumlah 468 kes bunuh diri. Sarawak semalam merekodkan 464 kes baharu positif COVID-19. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media memaklumkan dengan penambahan itu menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 meningkat kepada 75,211 kes. Daerah Kuching mencatatkan kes tertinggi iaitu 184 kes, diikuti Serian 79, Semarahan 66, Meradong 21, Bintulu 19, Bau 16, Sibu 15, manakala 10 kes masing-masing di Tebedu dan Tatau. Sementara itu, tiada kes kematian akibat jangkitan COVID-19 direkodkan semalam. Manakala sebanyak 3 kluster ditamatkan semalam iaitu
kluster Jalan Kostal Bintulu Miri Bintulu, kluster Kampung Sinar Budi Baru Kuching dan kluster Bali P Subis. Ia menjadikan 78 kluster masih aktif di negeri ini. Dalam pada itu, 4 lokaliti dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dengan 2 di Bintulu, manakala 1 lokaliti masing-masing di Pakan dan Kabung. 6 lokaliti PKPD ditamatkan, antaranya Rumah Dayang Amak Serang, Batu 34, Jalan Bintulu Miri dan Kampung Jagoi Duyuh. Seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 27 Julai. Usaha mempertingkat jumlah populasi kerbau di Sarawak sekurang-kurangnya 12,000 ekor menjelang tahun 2030 mampu dicapai dengan adanya naik taraf stesen penternakan kerbau Batu Danau di Limbang bernilai RM1 juta. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, peruntukan tersebut akan digunakan untuk menambah baik infra sedia ada. Bagaimanapun, beliau menjelaskan peruntukan tersebut masih belum mencukupi bagi tujuan itu. Tapi peruntukan 1 juta tidak mencukupi. Hanya sebahagian saja yang dapat dibina. Dan kita akan memohon lagi lah kepada NRDA sekurang-kurangnya mungkin dalam lingkungan 1.5 sehingga 2 juta untuk menyiapkan lah. Dan kita minta pihak
Majlis serah terima 6 projek RTP yang telah siap dibina memberi komitmen untuk terus melaksanakan projek yang boleh membantu meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk. Jelas Muhammad Sheikh Hadir, ia termasuk naik taraf jalan kampung, pembinaan Dewan Masyarakat, pembinaan JT Nelayan, naik taraf jambatan kecil yang menghubungkan kediaman penduduk selain pembinaan kemudahan untuk para penjajah. Katanya setiap tahun Dun Kabung diperuntukkan dana RM5 juta untuk projek RTP. Meskipun penularan COVID-19 sedikit menjejaskan pelaksanaannya, namun beliau percaya pihak kontraktor dapat menyiapkannya mengikut tempoh yang ditetapkan. 6 projek yang baru sahaja siap pembinaannya itu termasuklah naik taraf Jalan Kampung Hilir Darat Kabung, Bina Baru Pusat Sukan Rakyat Kabung dan Bina Baru Pusat Penjajah Kabung. Kesemuanya melibatkan nilai keseluruhan RM1.55 juta. Baik, terima kasih ngagai kerajaan negeri Sarawak, kerajaan JPS sudah ngadu ke masalah rakyat kami itu, ngadu ke jembatan baru, nanti jembatan kami ke Lamak Sepiaknyin. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat untuk YBC telah meluluskan untuk JT untuk penduduk kampung nelayan Gerigat, dan juga terima kasih juga kepada kerajaan negeri Sarawak. Sekian berita pagi Sarawak, sentiasa patuhi SOP COVID-19, lindungi diri, lindungi semua. Saya Abang Muaz Abang bersama, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.